Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Diaudin bin Rosli dengan nombor metrik 049848. InsyaAllah kami akan membentangkan tajuk Kulliyatul Homs pada video ini. Baik, Kulliyatul Homs terdiri daripada lafaz kulli yang terbahagi kepada 5 bahagian. 3 daripadanya terdiri daripada lafaz kulli yang zati dan 2 daripadanya adalah lafaz kulli yang aradi. Baik, lafaz kulli yang zati, 3 daripadanya adalah yang pertama jins, yang kedua nau', yang ketiga fasal. Manakala bahagian pada lafaz kulli aradi terbagi kepada 2, iaitu arad am dan arad khas. Dan kelima-lima ini dipanggil sebagai kulliyatul homs. Baik. Yang pertama jins, iaitu satu lafaz umum, lafaz kulli zati yang umum yang digunakan pada nau' yang berlainan hakikatnya. Atau kita kata dia belum khusus sangat, dia hanya umum. Contoh lafaz dia adalah kenderaan. Yang mana kenderaan ini, bila sebut kenderaan, tak semestinya kereta, tak semestinya kapal terbang, tak semestinya kapal laut. Boleh jadi antara tiga ini. Hakikatnya kereta dengan kapal terbang, kapal laut berbeza, kerana kereta di darat, kapal terbang di udara, kalau kapal laut di laut. Hakikatnya ketiga ini berbeza, tapi mereka ini daripada kenderaan. Baik, untuk jins terdapat tiga kedudukannya. Yang pertama adalah jins ali, yang kedua jins mutawasid, yang ketiga jins safil. Baik, jins yang pertama iaitu jins ali, yang mana dia ini adalah satu jins yang di atasnya tiada apa-apa dan hanya ada di bawah. Dia bukan jins dan dia ada nau' di bawahnya. Contoh kita ambil adalah jauhar. Di atasnya tiada apa-apa dan di bawahnya ada nau'-nau'nya seterusnya. Baik. Kemudian jins yang kedua iaitu jins mutawasid, yang mana jins mutawasid ni yang kita panggil sebagai jins ataupun jins yang kedua ataupun seterusnya, yang mana dia ini merupakan nau' pada jins yang pertama. Dalam masa yang sama dia adalah jins kepada nau' di bawahnya. Dia ada jins di atasnya dan dia ada nau' di bawahnya. Baik. Dan yang terakhir iaitu jins safil, iaitu jins yang paling yang bawah, iaitu dia adalah jins kepada nau' di bawahnya dan dia merupakan nau' kepada jins di atasnya. Akan tetapi di bawah dia nau' tu tidak ada apa-apa lagi di bawahnya. Itulah sebab kenapa dipanggil sebagai jins safil. Kemudian kita pergi pula pada pembahagian yang kedua, iaitu bahagian yang kedua iaitu nau'. Baik, nau' ni adalah satu lafaz kulli zati yang banyak persamaannya pada satu hakikat. Baik, contoh macam insan, manusia, yang mana dia ini adalah manusia adalah hakikat kepada Ahmad, Ali dan Abu. Insan ni adalah nau' kerana dia sama pada hakikat pada mereka-mereka ini, iaitu Ali, Abu. Mereka sama walaupun berbeza pada tiap seorang itu. Seorang nama Ali beza dari segi itu, tapi mereka ini sama hakikatnya, iaitu mereka ini daripada insan. Baik. Kemudian yang ketiga iaitu fasal. Fasal ni adalah satu lafaz kulli zati yang membezakan nau' dengan sifat asasi yang tak ada pada nau' yang lain. Baik, contoh pada fasal pula boleh kita ambil contohnya lafaz insan, yang mana dia adalah fasalnya adalah natik akil. Dia membezakan dengan baki pada haiwan yang lain ataupun benda hidup yang lain. Jadi natik akil hanya untuk insan saja. Itu fasal. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Izzat bin Muhammad Noor, nombor metrik 049805. Okey, saya akan terangkan tentang kulit arodi. Kulit arodi ini terbagi kepada dua, iaitu arodi khas dan arodi am. Okey, yang pertama arodi khas. Arodi khas ini adalah yang mana lafaz kulit arodi ataupun dikatakan sifat yang mana khusus pada naud itu sahaja dan tidak ada pada naud yang lain. Sebagai contoh, dohikun. Dohikun ini adalah sifat ketawa. Sifat ketawa ini hanya ada pada manusia sahaja dan tiada pada makhluk-makhluk lain seperti binatang, tumbuhan. Jadi ia termasuk dalam arodi khas. Contoh lain adalah katibun, iaitu menulis. Manusia sahaja yang pandai menulis. Okey, kemudian yang kedua adalah arodi am. Arodi am pula adalah satu lafaz kulit arodi yang berkongsi dengan naud yang lain, yang mana berkongsi dengan sifat yang lain. Sebagai contoh, manusia berjalan dengan kaki. Perkara ini menunjukkan sifat berjalan dengan kaki ini bukan sahaja sifat pada manusia, malahan ada pada benda-benda hidup yang lain seperti haiwan, benda-benda hidup seperti haiwan yang berjalan dengan kaki, iaitu ayam, lembu dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami.